Assalamualaikum. Salam sejahtera. Apa hal korang? Kapten Rais, founder, trainer, program Lemak Tuli. Tak lama lagi dah nak gaya. Takkan korang nak bergaya dengan perut boroi, badan gemuk berlemak, terlampau kurus. Jadi bolehlah korang join program ubah badan online viral Lemak Tuli. Hanya melalui pemakanan yang sedap, murah, mudah dan tak perlu berlapar. Dan senaman yang mudah boleh buat dekat rumah dan dekat mana-mana sahaja. Bukan tu je. Ada macam-macam lagi tips yang akan diajar dalam metod 7 hari ni. Korang boleh kuruskan badan atau naikkan saiz badan dengan kesan yang sangat pantas. Jangan terkejut. Dalam 7 hari je, korang dah boleh nampak kesan yang sangat ketara. Kalau tak ada kesan, kita orang pulang balik duit korang. Yang lagi best, metod ni tak perlu sebarang suplemen, tak perlu produk, tak perlu alas taman. Korang tak payah pergi ke gym pun. Dari segi masa, tak payah risau. Takkan ganggu pekerjaan dan rutin harian korang. Harga? Masih sama, RM89. Tak pernah berubah pun. Dan money back guarantee. Alhamdulillah, metod Lemak Tuli ni terbukti berkesan sebab dah 12,000 orang pernah join. Masing-masing dah dapat badan yang diorang nak. Jadi bolehlah target badan yang korang nak untuk hari raya tahun ni. Barulah pakai baju Melayu semat sikit macam ni. Slot terhad, masa terhad. Jadi tunggu apa lagi? Klik link dekat bawah untuk join program ubah badan viral Lemak Tulin. Jangan menyesal. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV. Masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya bedu, let's go. Come on, jawab bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tekan butang subscribe sekarang. Aku nak cerita pasal isu yang sangat besar pada ketika ini, iaitu isu pasal rakyat minta kerajaan luluskan pengeluaran KWSP. Mungkin geng-geng TikTok yang sunat pakai laser ni tak tahu apa benda tu KWSP. KWSP ni adalah kumpulan wang simpanan pekerja, yang mana kalau sesiapa yang bekerja baik swasta maupun kerajaan, dorang ada caruman, ada potongan yang dibuat melalui gaji yang dorang dapat adalah untuk tujuan simpanan di hari tua nanti. Tapi simpanan ni dia tak boleh keluar suka-suka hati punya ni. Dia ada umur-umur dan tujuan-tujuan tertentu sahaja yang kau boleh keluarkan KWSP ni. Tapi yang macam korang tengok sekarang ni dekat social media, memang sekarang ni rakyat tengah gunsing. Sebab rakyat dok minta sekarang ni kerajaan untuk luluskan pengeluaran duit dorang yang ada dekat KWSP. Tapi kerajaan macam ragu-ragu lagi untuk nak meluluskan pengeluaran KWSP ni. Adalah beberapa research yang aku buat lah, dan aku jumpa beberapa sebab kenapa kerajaan macam berat nak luluskan pengeluaran KWSP ni, walaupun KWSP ni adalah duit korang. Mula-mula kerajaan concern sebab KWSP ni adalah simpanan hari tua untuk rakyat Malaysia. Berdasarkan kira-kira yang dorang buat, seorang pesara yang berumur 55 tahun ataupun 60 tahun, at least sekurang-kurangnya dicadangkan untuk ada dalam KWSP 250,000. Sekiranya dia panjang umur, boleh hidup lagi 20 tahun. Bulan-bulan dia boleh dapat dalam RM1,000 untuk nak meneruskan hidup, termasuklah untuk membeli ubat-ubatan. Sekiranya bila dah keluar sebelum ni, iCitra lah, iLestari lah, dah keluar RM10,000, dah keluar RM5,000, nanti berapa je tinggal duit dalam KWSP tu? Takkanlah nanti bila korang dah bersara, umur 60 dan sebagainya, tiba-tiba nak gunakan duit simpanan di hari tua korang tu, alamak, ada RM1,000 je. Sebab ada juga keluar statement yang sebelum ni, yang lepas dah ada beberapa pengeluaran KWSP, iCerita apa semua kan, kebanyakan pencarum hanya tinggal simpanan di bawah RM10,000. Jadi kerajaan pada ketika ini memang sangat concern, sangat ambil berat tentang korang punya hari tua nanti. Korang tahu tak yang tiap-tiap bulan gaji korang kena potong untuk EPF, untuk KWSP tu? Duit korang tu yang terkumpul tu sebenarnya dilaburkan oleh KWSP. Ini bukan aku buat cerita ini aku jumpa dalam satu artikel dekat majalah Labu pada 2017. Katanya dekat sini, menurut laman web KWSP sendiri, KWSP merupakan pelabur utama dalam Bursa Malaysia dengan wajaran besar dalam saham perbankan, peladangan dan minyak dan gas. Maksudnya dekat sini KWSP juga ada jual beli saham syarikat-syarikat yang tersenarai dekat Bursa Malaysia. Secara asasnya dekat sini ditulis simpanan ahli KWSP dilaburkan dalam instrumen pelaburan seperti berikut, iaitu Sekuriti Kerajaan Malaysia, pinjaman debentur, aku tak tahu apa benda tu, dan bon-bon, termasuk juga saham-saham, pasaran wang dan juga hartanah. Berdasarkan artikel ni juga, dia ada senaraikan 30 pegangan equity tertinggi berdasarkan peratus daripada terbihan saham setakat 30 September pada 2016. Itu 2016 tau. KWSP juga ada buat pelaburan dalam pembangunan hartanah dan saham prasarana
termasuklah dekat luar negara, iaitu dekat US, dekat UK dan juga dekat Eropah. Jadi dekat sini sekiranya kerajaan membenarkan lagi pengeluaran duit KWSP tu, KWSP terpaksa menjual pegangan saham dan bond mereka di luar dan dalam negara secara besar-besaran dalam keadaan pasaran yang tidak menentu sekarang ni. Termasuklah mungkin terpaksa memberhentikan pelaburan di dalam negara untuk tempoh 3 ke 6 bulan dan mengurangkan penyertaan dalam pasaran domestik buat seketika waktu. Ini juga dikatakan memberi impak negatif kepada pasaran saham dan bond tempatan kerana peranan KWSP sebagai penyelia kecairan juga akan terjejas selain mengekang keupayaan KWSP untuk menjana pulangan dividen. Takkan korang tak pelik, korang simpan dalam KWSP, tiba-tiba tiap-tiap tahun korang dapat dividen hasil daripada pelaburan ni lah. Apabila kecairan berkurangan, ini berpotensi menjejaskan keyakinan pelabur-pelabur lain yang akan turut serta menjual pegangan mereka, lantas mengurangkan lagi kecairan di pasaran. Ini akan mengakibatkan peningkatan kos pinjaman bagi keseluruhan keluarga Malaysia, tidak kira individu, syarikat maupun kerajaan. Pasal saham, bond, apa benda semua ni, aku tak berapa nak faham sangat. Aku bukan kaki main saham, main forex apa semua ni, tapi itulah antara sebab yang pernah dinyatakan sendiri oleh bekas Menteri Kewangan sebelum ini kenapa kerajaan macam berat nak luluskan lagi pengeluaran. Tapi yang aku nampak dekat sinilah, sebagai rakyat Malaysia yang marhaen, kita perlukan duit kita orang dalam KWSP ni bukan nak pergi enjoy apa semua ni, sebab perasan tak kerajaan yang kos sara hidup sejak kerajaan ni bertukar, walaupun tak berapa lama pun, tapi kos sara hidup tu masih lagi tak turun. Harga-harga barang masih lagi tinggi, nilai gaji orang Malaysia ni pun masih di tahap yang rendah. Itu tak campur lagi dengan kos harga minyak kenderaan, lepas tu dengan persekolahan anak-anak, dah nak gaya pula, semua tu kena pakai duit. Itu di antaranya lah, dan aku yakin banyak lagi sebab-sebab yang menjadi keresahan rakyat Malaysia sekarang ni. Cadangan aku lah, mungkin aku tak berapa nak bijak sangat pasal kewangan lah. KWSP ni adalah duit kita orang, duit rakyat Malaysia. Tak apa, benarkan je pengeluaran bersasar ni, dan sebelum nak meluluskan pengeluaran KWSP ni, mungkin kerajaan boleh senaraikan dulu risiko-risiko yang mungkin rakyat akan kena tanggung sekiranya diorang nak keluarkan juga duit KWSP diorang ni. Sekiranya lepas tu dah keluarkan, tiba-tiba di hari tua diorang, tiba-tiba diorang dah tak ada simpanan di hari tua dan sebagainya, cakaplah, korang yang minta nak keluarkan KWSP ni kan, padahal muka. Aku yakin juga rakyat Malaysia ni, dia tahulah nak manage dia punya kewangan kan. Mungkin yang memulakan ni bukanlah 100% rakyat Malaysia pun, mungkin sesetengah yang dalam keadaan terdesak. Sebab sekarang pun lepas zaman-zaman pandemik COVID yang ada syarikat kena retrench, dah buang pekerja, ada juga rakyat yang masih tak dapat kerja sampai sekarang. Siapa yang perlukan betul-betul nak keluarkan, keluarkanlah. Siapa nak keluarkan atas tujuan memang nak meneruskan kelangsungan hidup, silakan. Tapi kalau mungkin nak keluarkan semata-mata nak pergi shopping, beli beg LV, Chanel, Gucci dan sebagainya, risiko lepas tu diorang tanggung sendiri. Satu lagi juga, sebab rakyat duk bandingkan dua kerajaan sebelum ini, pimpinan Tan Sri Muhyiddin dan juga Datuk Seri Ismail Sabri, kedua-dua Perdana Menteri ni diorang pernah meluluskan KWSP punya pengeluaran. Tapi bila tiba yang ni macam alamak. So rakyat pun dah buat perbandingan kat situ. Aku bukanlah taksub politik pun, tapi ini berdasarkan yang aku nampak dekat sosial media lah. Itu yang rakyat nampak sekarang. Jadi mungkin inilah masanya kerajaan sekarang ni nak buktikan yang kerajaan yang sekarang ni lagi bagus daripada kerajaan-kerajaan yang sebelum ni, yang boleh rakyat harapkan untuk jaga kebajikan rakyat. Tapi kalau ikut pandangan aku secara peribadi sebagai rakyat Malaysia, alah, bagi je lah. Itu pun in the end duit dorang juga, dorang yang simpan kat dalam KWSP tu kan. Kalau macam yang duduk-duduk dekat kampung, pakcik-pakcik tua kan, dah umur 60-an, manalah dorang tahu yang KWSP ni ada buat pelaburan. Alhamdulillah, dorang tak nak tahu pun semua tu. Yang dorang tahu, dorang ada duit dalam KWSP dan itu adalah hak dorang. Korang boleh share video ni, mungkin bila kerajaan ke siapa-siapa ke yang dekat tinggi-tinggi tu bila dengar video aku ni, mungkin betul kot apa Mamat ni cakap kan. Jadi mungkin boleh lembut hati sikit lah diorang nak benarkan pengeluaran KWSP tu. Dan jangan lupa, kalau korang ada komen dekat bawah, bagi pendapat korang. Mungkin ada yang setuju, mungkin ada juga yang tak setuju. Dan jangan lupa tekan butang like, butang subscribe, butang loceng untuk notification video-video yang akan diupload dekat channel ni selepas ini. Apapun, semoga semuanya Allah luaskan rezeki, pertambahkan rezeki, dan semoga Allah pemudahkan segala cabaran yang kita sebagai rakyat Malaysia tengah lalu sekarang ni. Dan sama-samalah kita berdoa supaya mudah-mudahan kerajaan meluluskan, lembutkan hati sikit kerajaan ni supaya bagi pengeluaran KWSP. Kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye.
See ya. Yeah.